Salam sejahtera, ini satu lagi laporan yang pastinya sedang membawa kekalahan besar kepada pembangkang Perikatan Nasional dan juga Mahathir. Anwar Ibrahim sedang melakar Malaysia di peta dunia yang disokong, kata Tanaka Mustafa dalam Harapan Daily. Seperti biasa, Perdana Menteri ke-10 adalah pemidato yang hebat dan ada skill yang bagus selain ucapan beliau yang merupakan manifestasi kepada banyak membaca dan berinteraksi dengan dunia. Dia punya skill Inggris penguasaan sama seperti dia berucap dalam bahasa Melayu. Lancar, petah, intonasi yang tepat, ada humor, jelas dan sebagainya. Orang putih dengar pun tenganga dan terpesona sebagaimana orang Malaysia terkagum dengan ucapannya dalam bahasa Melayu. Jadi saudara, ada netizen cuba membandingkan kehebatan Anwar Ibrahim ini dengan beberapa pemidato beberapa Perdana Menteri sebelum ini. Termasuklah Muhyiddin. Kata netizen, Muhyiddin terkenal dengan Perdana Menteri PDF. Hanya menggunakan PDF, kata mereka. Jauh sekali dengan Ismail Sabri Yaakob. Ada juga yang cuba membandingkan Anwar dengan Najib. Kata mereka baru-baru ini dalam satu perbicaraan di mahkamah, Najib telah pun mengakui bahawa beliau perlukan orang untuk menulis skrip beliau, ucapan-ucapan beliau, kerana dalam kalangan yang bersama dengan dia waktu itu, kekurangan yang pakar di dalam menulis ucapan dalam bahasa Inggris. Jadi, itulah yang cuba dibandingkan oleh netizen banding dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tidak membuang uang hanya untuk membayar hal-hal remeh seperti itu. Anwar Ibrahim ada skill dalam berucap bahasa Inggris pun. Beliau mempunyai cara berucap yang luar biasa, lancar, petah, intonasi yang tepat dan humor jelas, walaupun dalam bahasa Inggris. Inilah Anwar Ibrahim yang dibanggakan oleh negara, kata penulis. Perdana Menteri ke-10 menggunakan kemahiran yang beliau ada untuk memposisikan Malaysia dalam menjadi suara natural bagi blok-blok dunia yang berkonflik. Salah satu bentuk pemasaran jenama Malaysia ke pentas dunia yang perlu diakui. Tak ada pemimpin negara hari ini, sama ada dalam kerajaan maupun pembangkang, yang boleh setara dengan beliau pada sudut ini. Soalan-soalan berat kepada Anwar Ibrahim dijawab dengan baik dan tegas berprinsip. Pada masa yang sama, secara halus membuka minda audiens terhadap kejahatan dunia barat yang menindas dan menjajah negara lain. Sikap hipokrit dunia barat dihiris dan dilapah secara halus dalam cebisan humor ketika menjawab. Gerak catur geopolitik dunia yang mencabar hari ini memerlukan orang seperti Anwar Ibrahim. Yang beliau perlukan adalah sokongan padu rakyat Malaysia dalam proses beliau memposisikan Malaysia. Beliau sedang membawa suara kita ke peringkat dunia. Kebencian yang keterlaluan terhadap beliau pada sesetengah orang akan menutup mata hati untuk melihat the bigger picture dalam cerita Malaysia di pentas kemelut dunia yang semakin berkembang secara tidak sihat. Selalunya, dua blok besar bertembung tanpa memandang pada blok neutral. Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim sedang membesarkan blok neutral ini supaya menjadi besar setara dengan dua blok yang bertembung ini. Jangan kerana kebencian keterlaluan kita nafikan usaha baik dan betul yang dia buat. Andai diletakkan pemimpin lain yang kita anggap boleh jadi Perdana Menteri, berada di pentas gelora geopolitik dan ekonomi dunia sekarang, adakah pemimpin itu akan perform dan suaranya didengari? Silalah jawab sendiri. Siapakah pemimpin yang mempunyai kebolehan seperti Anwar Ibrahim? Mempunyai kehebatan seperti Anwar Ibrahim? Mampukah pemimpin itu
berada dalam pentas gelora geopolitik dan ekonomi dunia sekarang ini? Adakah pemimpin itu boleh perform dan suaranya didengari dunia? Ataukah hanya goyang kaki dan tiada fungsi langsung? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hanya lulus Rp120.000, cegah hakisan pantai, beli kereta baru Exco mampu pula. Wah, ini satu isu yang memang menarik perhatian kita. Kerajaan Negeri Terengganu dikritik apabila hanya meluluskan peruntukan sebanyak Rp120.000 bagi mencegah hakisan pantai serta membaik pulih kerosakan di Kampung Tanjung Batu Rakit, Kuala Nerus. Sebelum ini tular dakwaan pembelian sejumlah kenderaan utility sukan SUV jenis Mazda untuk ahli Exco yang mengundang pertikaian berhubung keperluan utama kerajaan negeri dikuasai PAS itu. Menerusi laman Facebook Suara Rakyat, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan sebanyak Rp70 juta pada 3 Januari tahun lalu untuk pemulihan pantai terhakis termasuk pembinaan 16 pemecah ombak luar pesisir. Walau bagaimanapun, kemajuan projek pembaikan bermula dari pantai Magabang, Telipot hingga ke pantai Batu Rakit tersebut, setakat ini hanya siap 20%. Apa sudah jadi dengan duit berjumlah Rp70 juta itu? Kalau untuk keperluan rakyat, Menteri Besar hanya luluskan Rp120.000. Tapi, belanja beli 10 biji kereta mewah Mazda untuk dia dan geng-geng Exco-nya sehingga jutaan ringgit mampu pula, kata netizen, menurut laman itu yang meraih lebih 400 komentar setakat ini. Pada 15 Januari lalu, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar memaklumkan kerajaan telah mengeluarkan peruntukan sebanyak Rp120.000 bagi menyelesaikan beberapa perkara semasa yang sedang berlaku di Batu Rakit. Sebelum ini, Exco Infrastruktur, Utility dan Pembangunan Luar Bandar Hanafia Mat dilapor sebagai berkata, Kerajaan Terengganu telah menghantar permohonan peruntukan bagi membina tembok penahan ombak atau struktur rock revetment. Hanafia berkata projek membina tembok sejauh 400 meter dengan lebar 1,5 meter dari bahu jalan itu sebagai pelindung pantai daripada hakisan. Jelasnya peruntukan sebanyak Rp600.000 itu meliputi kerja-kerja baik pulih jalan runtuh di Kampung Tanjung Batu Rakit. Namun demikian, apa yang mengejutkan ialah netizen mula menghidu sesuatu, yaitu kenapa kalau untuk rakyat hanya Rp120.000, tapi memberi kereta mewah Mazda bernilai jutaan ringgit boleh pula, kata netizen. Hanya diluluskan Rp120.000 cegah hakisan pantai. Beli kereta baru Exco mampu pula. Kadang-kadang terfikir jugalah, kata netizen, dengan Rp120.000 dengan kos pembaikan cegah hakisan pantai, apa sangatlah yang boleh dibuat dengan nilai Rp120.000 itu sahaja? Bukankah itu satu jumlah yang kecil? Lagi pula, kerajaan sudah pun meluluskan peruntukan Rp70 juta pada 3 Januari tahun lalu untuk pemulihan pantai hakisan terhakis, termasuk pembinaan 16 pemecah ombak luar pesisir. Tapi yang menghairankan, sampai sekarang projek pembinaan bermula dari pantai Mengabang, Telipot hingga ke pantai Batu Rakit, hanya setakat ini siap 20%. Sudah 1 tahun, baru 20%. Apa sudah jadi dengan peruntukan Rp70 juta yang sudah diluluskan itu? Kalau untuk keperluan rakyat, Menteri Besar hanya luluskan Rp120 juta, kata netizen. Tapi beli 10 biji kereta mewah Mazda untuk dia dan geng-geng Exco-nya
sehingga jutaan ringgit mampu pula, kata menurut laman yang meraih lebih 400 komentar itu setakat ini. Pada 15 Januari lalu, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar memaklumkan kerajaan telah mengeluarkan peruntukan sebanyak 120,000 bagi menyelesaikan beberapa perkara semasa yang sedang berlaku di Batu Rakit. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.